Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So today we will proceed to the next chapter, chapter 7, rate of reaction, kadar tindak balas. So what is meant by rate of reaction? Rate of reaction is the change in the quantity of reactants of product per unit time. So rate of reaction ni adalah perubahan kuantiti of reactant ataupun produk per unit time. So if we illustrate in terms of formula, rate of reaction is equals to change in the quantity of reactants ataupun produk divided by time taken for the change to occur. Alright, so for your information, during reaction, the quantity of reactant decrease while the quantity of product form increase. So maksudnya kat sini, semasa reaction berlaku, quantity of reactant berkurang, manakala quantity of product yang dihasilkan meningkat. Okay? So next kita tengok kepada unit for rate of reaction. So terdapat beberapa unit rate of reaction. Antaranya adalah gram per second, gram per minute, cm cube per second, cm cube per minute, mol per dm cube per second, mol per dm cube per minute. Right, the choice of unit of time depends on the rate of reaction. Fast reaction, time is measured in second. If slow reaction, time is measured in minute. Alright. So now kita tengok types of reaction. So kita ada dua jenis reaction. Kita ada slow reaction and fast reaction. For slow reaction, the time taken for the reaction to occur is long and the rate of reaction is at low rate. For fast reaction, the time taken for the reaction is short and the rate of reaction occur at high rate. So kita tengok kat sini beberapa contoh slow reaction yang ada dalam kamu punya daily life. Kita ada food decay, kita ada photosynthesis, kita ada rock erosion, kita ada fermentation, kita ada corrosion of metal. So saya ambil contoh kat sini, corrosion of metal. Kalau kamu perasan, kalau kamu ada besi dekat rumah kamu itu, dia mengambil masa yang lama untuk berkarat. That's why kita panggil dia sebagai slow reaction. And the time taken nak berkarat tu panjang, mengambil masa yang panjang. Dan bermaksud dia punya rate of reaction tu berlaku dekat low rate. So next kita tengok contoh-contoh fast reaction. Kita ada firework, kita ada electrical cell reaction, kita ada inhalation of match, kita ada combustion of gas. So for example, saya ambil kat sini firework. Kalau kamu perasan waktu perayaan kita main tembak bunga api ke langit tak? Maksudnya kita tembak terus meletup. So maksudnya dia fast reaction and the time taken untuk dia meletup tu short, pendek. So bermaksud rate of reaction dia at high rate. Alright. So next kita tengok determining rate of reaction must be made on the change that are observable and measured in certain period of time. So maksudnya nak determining rate of reaction must be made on the change perubahan yang observable. Observable yang kita nampak and measurable. Measurable yang kita boleh measure. So kita tengok beberapa contoh kat sini lah. Reaction antara silver nitrate dengan sodium chloride. So dia menghasilkan precipitate. So menghasilkan precipitate tu kita nampak. Right? So next kita tengok reaction between nitric acid and limestone. Dia decrease in the mass of the reactant. So maksudnya decrease in mass tu kita boleh measure kan dia. Alright, so next reaction antara hydrochloric acid and magnesium gas. So maksudnya increase in volume of gas. So maksudnya reaction antara hydrochloric acid, katalah kat sini kita letak hydrochloric acid dan magnesium tak? So dia akan, kita tahu reaction antara hydrochloric acid dengan magnesium akan riliskan hydrogen gas. So hydrogen gas akan release. Alright. So dia akan masuk dalam shrink ni. Right. So maksudnya kita boleh measure dia punya volume of gas dalam tu. Alright. So selain daripada formation of precipitate, decrease in the mass of the reactant, increase in the volume of the gas. So kita ada beberapa lagi lah yang ada observable and measurable change. Yang kita boleh tengok iaitu change in the pH value, change in the concentration, change in the color intensity, change in the temperature, and change in electrical conductivity, and change in pressure. Alright. So next, kita tengok contoh. So kat sini contoh lah kita nak tengok. So kat sini saya ambil contoh kat sini adalah reaction di antara zinc and sulfuric acid. Right.
Kita ambil contoh kat sini, reaction antara zinc and sulfuric acid. So kat sini kita ada zinc. Kita ada zinc di dalam sulfuric acid. So kita tahu reaction antara zinc dan sulfuric acid ni akan release hydrogen gas. So hydrogen gas akan masuk dalam delivery tube ini dan terus masuk ke burette. Masuk ke burette and then gas kita collect dekat atas ni lah Alright. So kita ada time kat sini. So at first kat 0 second ni, of course lah burette tu kita fill up sampai 50 cm3. Alright. So selepas 30 second dia punya reading dekat burette tu dia turun sebanyak 30x cm3. So bermaksud 50 tolak 3/8 kita dapat 12. So maksudnya gas yang kita collect, volume of gas of hydrogen gas yang kita collect tu adalah 12 cm3. Sama juga apabila kita tunggu selama 60 second, 50 tolak 30 kita akan dapat 20. So bermaksud volume of gas yang kita collect dekat dalam ni adalah 20 cm3. So bermaksud apabila gas makin lama makin banyak dalam burette ni, maksudnya water level ni makin lama makin turun lah, right? Kita nak reading dia punya, nak baca reading dia punya burette tersebut untuk nak tengok dia punya gas collected. So sampai certain time, dekat contoh kat dalam table ni, sampai certain time dekat 210 second, the volume of hydrogen gas yang kita collect tu start to constant 33. Walaupun dia punya time dia increase, dia punya volume dah constant. Bermaksudnya apa? Bermaksud dia punya reaction sudah complete. So maksudnya reaction dengan zinc dengan sulfuric acid, banyak tu sahaja gas yang boleh produce, right? Alright, so daripada table ni kita boleh lukis graf. So kita kena tahu daripada table ni macam mana nak lukis graf. Right, nak lukis graf, of course lah kita kena tahu dia punya x-axis and dia punya y-axis. So dia punya x-axis adalah dia punya time lah. Dia punya time. And then dia punya volume of gas adalah dia punya y-axis. Dia punya y-axis. Time dia adalah x-axis. Dia punya volume of gas yang kita collect tu adalah y-axis. Right. So yang ni kita kena tahulah dia punya paksi. Right. So kita tengok slide yang seterusnya. So untuk nak draw graph, kita kena ada beberapa rule yang kita kena follow lah So of course lah kita kena pakai graph paper. Alright. Tapi jangan risau kalau dalam kamu punya exam dia akan bagilah graph paper. Right. So point kedua ni yang penting. The size of graph should be drawn 2/3 ataupun full on the graph paper. So maksudnya kalau kamu ada graph paper besar ni, maksudnya kamu kena lukis 2/3 daripada graf. 2/3 ataupun lukis penuh graf tersebut. 2/3. Contoh graf dia lebih kurang macam ni lah. Alright. So maksudnya kena lukis 2/3 ataupun penuh graf tersebut. And then give title to the graph. Bagi title graf tu. Contoh, kalau contoh tadi, title dia apa? Title dia adalah reaction between zinc and sulfuric acid. So yang kedua, label the axis with correct unit. Alright, so tadi axis dia kita tahu adalah time. Time, unit dia dalam second. And then volume of gas collected, volume dia dalam unit cm3. Alright, so kena label correctly. And uniform scale. Apa bermaksudnya uniform scale? Uniform scale ni maksudnya scale yang kita buat tu sekata lah. Contoh tadi axis dia dah, time dia 0. Ambil daripada table tadi dah, 0, 30, 60, 90. So bermaksudnya dia uniform 30, dia naik 30, tambah lagi 30, 60, tambah lagi 30, 90. Sama juga untuk y-axis, kalau kamu start dengan 5, 10, 15, 20, 25. Maksudnya sekata. Maksudnya dia uniform scale. Alright. Next. Kita tengok smooth curve. So maksudnya curve yang kamu lukis tu kena smooth lah. Contoh kalau point yang kamu buat tu katalah macam ni tak. 1, 2, 3. Lepas tu ada satu point lari, macam lari sikit lah macam tu. Lepas tu naik balik macam tu. Macam tu. Alright. So maksudnya point yang kamu lukis tu, kamu kena smooth macam tu. Itu maksudnya smooth. Right. Jangan kamu, maksudnya kalau tak smooth tu maksudnya macam mana? Kalau tak smooth, contoh kalau point dia macam tu. Contoh, kalau tak smooth, contoh kamu lukis macam ni. Itu tak smooth lah. So maksudnya kena smooth. Make sure dia smooth.
curve tu. Alright. Right, so draw the graph of rate of reaction using the data given from previous slide. So yang ni exercise ni kamu boleh buat lah, cuba lukis graf. Okay, saya tak apalah, saya tunjuk sikit lah macam mana nak lukis graf. Right, so tadi kita tengok kat situ kita ada nak lukis graf, kena lukis penuh dalam graf paper tu ataupun 2/3 daripada graf paper. Right, so first kita lukis dia punya x-axis lah. X-axis saya kata tadi apa, dia punya time. Dia punya time adalah x-axis, dia punya unit dalam second. Right, so tak apa, yang ni just follow saja apa yang dia bagi. 0, 30, 60. Ini dah memang uniform dah. 0, 30, 60, 90, 120. Right, nanti kamu lukis lah. Nanti kamu lukis penuh lah. Alright, so next yang kita tengok y-axis dia adalah volume of gas. Volume of gas dalam unit cm3. Okay, dalam unit cm3. So yang ni yang kita nak kena pilih uniform scale. Right, so kat sini tengok 12, 20, 24, 27, 30, 32, 33. So saya pilih kat sini 5 lah. 5, 10, 15, 20, 25. Alright, 25, 30. Alright, so sebab apa saya tak pilih 10? Kalau saya pilih 10, 10, 20, 30. So maksudnya nanti bila kamu lukis graf, graf kamu akan jadi kecil. So kamu kena make sure scale yang kamu pilih tu kena uniform, dan make sure scale yang kamu pilih tu bersesuaian dengan graf yang kamu nak lukis tu. Graf yang besar yang kamu nak lukis tu. Kena ingat dia punya rule tersebut. Alright. So contoh kat sini dekat first, dekat 0 second dia punya volume 0. 0 second dia punya volume dia 0. Alright. So dekat 30 second dia punya volume dia berapa? 30 second volume dia 12. 12 around ni dah. Alright. 12 around sini. Okay. Okay, next dia punya 60 second dia punya volume dia 20. So 20 sini, 60. Nanti kalau ada graph paper tak perlulah buat dot line ni. Tak. Okay, dia punya 90 second 24. 90 second 24. Okay. Okay, lebih kurang sini lah. 120 27 lebih kurang sini ya. Alright, so kamu pun draw graph. Draw graph macam mana? Just sambung saja dia punya yang cross yang kamu buat tu lah. Yang X yang kamu buat tu. Cross antara value dia tu. Okay, nah yang dot line ni tak perlu lukis, tak apa. Yang ni just saya nak bagi dia apa, nampak uniform lah ya. Okay, so ingat dia punya graph kena smooth. So lukis lah smooth. Nanti kamu sambung lah. Boleh cuba buat cuba buat. Right, practice nak lukis graph. Yang penting, paling penting size ni lah size of the graph drawn should be 2/3 full on the graph paper. Alright, yang tu yang penting. And then label axis correct and uniform scale dia. Yang tu yang penting. Alright, so kita tengok pada seterusnya lah. Yang tadi kita dah tengok macam mana nak lukis graph. And next kita tengok kepada type of reaction. Alright, type of rate of reaction kita ada dua jenis. Type of rate of reaction kita ada dua jenis. Kita ada average rate of reaction. So apa itu average rate of reaction? Average value for the rate of reaction that occurs in particular time interval. And then yang kedua kita ada instantaneous rate of reaction ataupun rate of reaction at a given time. Rate of reaction at particular point of time. Okay, so ingat, kalau dalam soalan dia suruh cari average rate of reaction, dia akan ada perkataan average ni lah. Dia akan ada perkataan average. Kalau instantaneous rate of reaction, dia akan kata instantaneous rate of reaction lah. Ataupun rate of reaction. Rate of reaction at given time. Maybe dia kata rate of reaction at 60 second. Rate of reaction at 90 second. Itu adalah rate of reaction. Kalau average, dia akan sebut perkataan average. So kita tengok kepada formula lah macam mana nak calculate semua ni. Right. So sekarang kita tengok first dulu. Average rate of reaction. Right. So first kita tengok kepada overall average rate of reaction. So formula dia total volume collected over time taken, iaitu V over T. Total volume collected. Total volume tu dekat mana? Dekat reaction yang dia dah complete tu tak? Reaction dah complete. So dia punya volume adalah dekat reaction yang complete tu. Ambil V yang kat sini, V over time yang dekat sini. Contoh
contoh dekat sini adalah 50. And then dia punya time kat sini adalah 25 second. Contoh 25 second dekat reaction complete. Reaction complete tu kat mana? Dekat dia dah dia stop punya reaction lah. Reaction dia dah scatter dekat situ. Graf dia dah jadi mendata kat situ. The first point reaction stop tu adalah dia punya reaction complete lah kat situ lah. Yang kamu kena tengok. So contoh, so katakanlah 50. So 50 over 25. So kamu akan dapat berapa? 2 cm cube as 2 cm cube per second. So bermaksud rate of reaction untuk reaction ni adalah 2 cm cube per second. Contoh. Alright. So bermaksud average rate of reaction ni, rate of reaction antara semua ni lah. Daripada 0 sampai reaction dia complete. Alright. So harap kamu faham yang tu. Sebelum kita pergi yang seterusnya, cuba fahamkan yang ni dulu betul-betul. So yang kedua, average rate of reaction for the first, kita tengok ayat first T second. First T second. So maksudnya first T second. So bermaksud dia nak cari average rate of reaction dekat T second, first T second. Katakanlah T second ni saya ambil katakanlah 60 second. Katakanlah 60 second. Katakanlah volume ini adalah 120 cm3, right? So bermaksud total volume of gas collected in the first T second. So maksudnya volume yang kita collect dekat 60 second ni saja. Volume yang kita collect dekat 60 second ni saja yang kita nak tengok. So, maksudnya daripada first 60 seconds sahaja ataupun first minute saja. Alright. So maksud volume kat situ kita ada, ni dia punya formula, V minus 0, T minus 0. So 120 minus 0 over T1, T yang kita nak kat situ 60 minus 0. Right. So akan dapat berapa? 2 juga. 2 cm3 per second. Ini contoh. Ini maksudnya first. Benda yang kamu kena tengok, yang kena take note kat sini lah first T second. Dia mungkin akan cakap, soalan boleh cakap first minute. First minute maksudnya 60 second. Ataupun first 2 minute. First 2 minute maksudnya 120 second. Kena tengok betul-betul kat situ. Alright. So tak apa, nanti kita akan tengok contoh lah. So next kita tengok yang ketiga. How to calculate average rate from T1 to T2. Maksudnya dia tanya daripada T1 to T2. Katakanlah T1 ni 60 second. 60 second, T2 ni katakanlah 90 second. Kat 90 second kita dapat 120 katakan. V2 dia, V1 dia katakanlah 100 lah kan. 100. So maksudnya kat sini formula yang ketiga ni dia kata average rate at saya tukar T1 ni katakanlah 60 second. T2 ni saya tukar kepada 120. So maknanya 120 tu minit kedua lah. So soalan boleh tanya average rate of reaction at minute 2. At 2 minute. Minit yang kedua. So maknanya minit kedua daripada 60 kepada 120 je lah. Minit kedua maksudnya daripada 60 second kepada 120 second. So maksudnya dia nak yang ni saja. So maksudnya kena tolak lah 120 volume dia pakai formula ni V2 minus V1, T2 minus T1. So V2 dia 120 minus V1 dia 100 over T2 dia 120 minus 60. Dapatlah jawapan dia nanti cm3 per second. So maksudnya yang ni dia average rate of reaction at 2 minutes katakan. 2 minutes 120 lah. 120 2 minutes tu antara 60 to 120. Tak apa, nanti kita tengok contoh. Alright. So maksudnya kita nak the average rate of reaction dekat minit kedua sahaja. Minit kedua area ni sajalah. Minit kedua. Alright. Okay, so next kita tengok contoh lah. Kita tengok contoh. So overall average rate of reaction for overall reaction. So overall reaction maksudnya apa? Maksudnya
dekat reaction stop ni tak. So maksudnya kita nak semua ni lah, area under the graph ni lah. So maksudnya 180 dengan 140. So maksudnya formula untuk overall reaction tadi V, total volume of gas collected divide by time. So kat sini dia punya volume yang kita collect 140 divide by 180 dia punya time. Alright. So settle yang pertama. Nanti kamu calculate sendirilah, dapat jawapan kat sebelah tu. Dah ada jawapan dah kat sebelah. Alright. So saya nak tekan kat sini adalah dia cakap apa? In the first minute. First minute ni maksudnya 60 second lah. First minute yang pertama 60 second. So 60 second dekat sini. Alright. First minute yang pertama 60 second. So maksudnya dia nak yang area ni sahaja. Alright. So gas yang collect setakat area ni saja adalah 80. Alright. So formula dia macam mana tadi? V 1 minus 0, T1 minus 0. So V1 dia 60 minus 0 and dia punya volume dia 80 80 minus 0 and 60 minus 0. So dapatlah jawapan. Alright. So sama jugalah kalau first 2 minute yang kedua ni first 2 minute maksudnya 2 minute maknanya 120 second. So maksudnya dia nak daripada sini hingga 120. Right? Sampai sinilah So 120. So dia punya gas collected pun 120. So masuk saja dalam formula. Okay. Yang D dengan E ni yang berbeza sikit lah. Yang ketiga tadi, nampak dia cakap in the second minute. Maksudnya dia nak minit yang kedua saja. In the second minute. Minit yang kedua adalah daripada 60 kepada 120. So maksudnya dia nak dalam area ni sahaja. Kena bezakan soalan tadi first 2 minute. Okay, yang D ni adalah in the second minute. Maksudnya dia nak yang minit kedua sahaja. So masuk dalam formula sajalah. Okay. So kat sini 120 dengan 80. So tolaklah 120 tolak 80 bahagi dengan 120 minus 60. So akan dapat dia punya jawapan. Sama juga yang E in third minute. Third minute maksudnya minit ketiga. Minit ketiga berapa? Minit ketiga 180 tak? 180 second tak? So maksudnya minit ketiga. Mana minit ketiga saja. Maksudnya daripada 120 kepada 180. Minit ketiga sahaja. So sama juga masuk dalam formula yang sama. Kamu akan dapat jawapan lah. Ini dia punya volume. 140 minus 120, 180 minus 120. So yang tu kamu kena identify dia punya question right? Perbezaan nak tulis 3 formula yang tadi. Macam mana nak guna 3 formula yang tadi. Kena take note betul-betul. Alright. So settle untuk average rate of reaction. Macam saya cakap tadi, kalau average rate of reaction dia akan cakap lah average rate of reaction. Dia akan ada perkataan average tersebut. Okay. So next kita tengok kepada instantaneous rate of reaction. So kalau soalan minta instantaneous rate of reaction ataupun rate of reaction at given time. Rate of reaction at given time ni contohlah kalau soalan tanya determine rate of reaction at 90 second. Macam mana nak buat? Itu kita kena tengok. Okay, katakanlah T ni kita ambil katakanlah T ni 90 second 90 second. Okay, so kat sini untuk instantaneous rate of reaction ataupun rate of reaction at given time ni kita ada beberapa method lah yang kita kena follow. Kita ada 3 method yang kita nak kena follow. Okay, contoh. Katakanlah dia kata find instantaneous rate of reaction at 90 second ataupun dia kata determine rate of reaction at 90 second. So dekat kamu punya graph tu, kamu tengok kat mana 90 second. Katakanlah T ni 90 second. So kamu buat dot line. Buat dot line sampai dia touch. Dia touch kamu punya graph tu and then kamu buat tanda X. Okay. So daripada tanda X tu kamu buat tangent line. Tangent line tu apa? Tangent line tu adalah straight line that touch surface of the at a point. So maksudnya tangent line ni kamu buat line yang bersentuh satu point. Point yang kita tanda tadi, yang X tadi. So maksudnya buat tangent line. Satu tangent line. Tangent line tu kamu kena make sure kamu punya ni sama panjang. Tangent line ni kamu lagi besar lagi bagus lah, sebab nanti kita nak buat triangle. Triangle tu lagi besar lagi bagus lah. Right?
So first tu buat tangent line. So step kedua, use the tangent line to complete vertically angle triangle. So maksudnya daripada tangent line yang kamu buat tu, kamu kena buat dia punya dia punya triangle lah Buat dia punya tangent line, and then kamu make sure yang ni sama panjang, and then kamu buat triangle. Okay. And then satu lagi, kalau kamu nak make sure jawapan kamu tu nanti kita nak calculate jawapan tu tepat, kamu kena make sure yang pertama dia punya tangent line ni tak, daripada point tengah tu yang kita tanda X tu tadi, dia punya tu sama panjang. Dan kedua, kalau boleh area ni sama besar lah area ni. Ini yang saya lorek ni, make sure sama besar. Okay. So yang kedua, dah kamu buat dia punya triangle, and then kamu boleh calculate dia punya gradient under the graph. So macam mana formula gradient? Delta V over delta T. Apa yang maksud delta V? Delta V maksudnya V2 minus V1 daripada triangle yang kamu buat tu, and then T2 minus T1 daripada triangle yang kamu buat tadi tu. Right? So kamu akan dapat jawapan lah So yang tu adalah instantaneous rate of reaction ataupun rate of reaction at given time. Right? So exercise dia kalau kamu nak buat boleh lah. Tadi kamu dah lukis graf tak? And then kamu gunalah graf yang kamu lukis tadi, and then carilah instantaneous rate at 90 second. Alright? So yang ni kalau graf dia decreasing reactant pun boleh jugalah. Boleh buat benda macam yang sama lah. Alright? Benda yang sama. Okay, so kita tengok exercise kat sini, exercise kedua. So contoh macam ni, tak apalah, macam ni dia bagi kamu graf, so kamu just cari sajalah apa yang dia minta. Kalau soalan tak bagi graf, and then dia kata memerlukan graf untuk cari jawapan kamu, cari rate of reaction, kamu kena lukis graf lah instantaneous rate of reaction kena lukis graf kalau dia tak bagi graf. Okay. So kat sini samalah average rate of reaction. Average rate of reaction macam saya cakap tadi lah, overall kamu boleh buat sendirilah. Macam tadi dah tunjuk, first 2 minute pun dah tunjuk tadi, in third minute pun dah tunjuk tadi. Alright, so instantaneous rate of reaction pun dah tunjuk. Katakanlah kat sini 90 second tak, dia kata 90 second kat mana? Okay, 90 second. Okay, so sini 90 second. Okay, 90 second buat graph, in case kalau dia tak bagi triangle kat kamu Okay, buat dot line, and then buat satu X kat sini. And then lukis tangent. Mana tangent kiri kanan daripada X ni, make sure sama panjang. Okay, sama panjang. And then buat triangle. Triangle ni lagi besar, lagi bagus lah lagi tepat kamu punya value. Next, macam saya cakap tadi, nak make sure angle kamu punya jawapan nanti tepat, kamu make sure dia punya area kat sini. Area kat sini yang saya lorek ni sama besar lah Right, kiri kanan ni sama besar. Alright. Okay, next. Formula dia apa? Delta V. Nak cari instantaneous rate of reaction over delta T. So, delta V pun kat sini dia dah bagi. Delta V tak? Sini. Dia bagi 76 minus 40. So, maksudnya kat sini 76 lah sini Sini 76. Sini 40. Alright, dia dah bagi delta V dah. Just masuk dalam formula sahaja, 36. Alright, 76 minus 40, 36. Dan time pun dia dah bagi dah delta T dia kat sini. Sini 138. Kat sini 42. So masuk saja dalam formula 36 over 96. So akan dapat jawapan lah Dapat jawapan ni lah sepatutnya. Alright, so nanti kan ni kamu boleh cuba. Alright, so saya harap kamu faham lah calculation ni. Penting juga untuk average rate of reaction dengan instantaneous rate of reaction. Tambah-tambah instantaneous rate of reaction sebab kamu nak kena cari daripada graf. So make sure kamu faham. So kalau tak faham tu, tolong tanya guru kelas masing-masing bagi jelas. Okay, so setakat tu saja kelas untuk hari ni. So sebagai kamu punya homework, please buat test yourself 7.1 textbook page 229, and latihan-latihan saya tadi dalam slide tu cuba buat and then submit kepada guru kelas masing-masing. So that's all for today. Thank you. Assalamualaikum.